Sampai mana tu? Maksud apa? Ha? Bab baru. Lapan tujuh sembilan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab melakukan sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Lais As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Malik berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Taraktu fikum thaqalain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullahi wa sunnati. Bukan biha atau bihima. Yang bermaksud, saya telah meninggalkan kepada kamu dua macam yang berat. Pasti kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang dengan keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Amalun qalilun fi sunnatin khairun min amalin katsirin fi bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amal perbuatan yang sedikit benar-benar menurut sunnatul Rasul lebih baik daripada amal yang banyak tetapi bid'ah, dan tiap-tiap bid'ah yang tidak menurut sunnatul Rasul pasti sesat, dan tiap-tiap kesesatan itu di dalam neraka. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma berkata, sederhana dalam melakukan amal menurut sunnatul Rasul lebih baik daripada banyak dalam amalan bid'ah. Saya baca satu perenggan. Al-Hasan berkata, tidak baik perkataan kecuali dengan amal, dan tidak baik perkataan dan perbuatan kecuali dengan niat, dan tidak baik perkataan dan perbuatan dan niat kecuali dengan sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi pagi ni kita buka bab baru, iaitu melakukan sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, sunnah Rasul ini hak Nabi buat. Mudah faham Hak Nabi buat tu kita buat. Ya. Baik. Cuma dalam kitab ini dia nak ceritanya melakukan sunnatul Rasul, buat apa yang Nabi buat. Tetapi sebelum dia menceritakan apa yang Nabi buat itu, maka dia terlebih dahulu, pengarang kitab ini dia kemukakan sebagai satu ingatan kepada kita, bahawa Nabi dia kata tinggalkan ada dua benda. Hak Nabi tinggalkan, taraktu fikum, ya, disebut sini sakalain, ya. Ada dua benda yang ditinggalkan, yang aku tinggalkan, iaitu sunnah aku dan juga kitab Allah. Dua benda ni, in tamassaktum bihima, kalau kamu ikut follow dua-dua benda ni, maka kamu akan selamat. Perjalanan kamu akan selamat. Selamat apa dia? Selamat ini ada dua benda. Pertama sekali, selamat dalam kehidupan di dunia ini. Bila selamat ni macam mana yang kita boleh gambarkan? Ya. Kita nak imagine macam mana selamat. Bawa kereta, kita selalu cakap pada anak kita ke siapa-siapalah, bawa kereta elok. Ya. Kalau dah sampai tu telefon lah. Ya. Maknanya masa nak bertolak tu, daripada mula bertolak nak sampai kepada tempat yang dituju tu, tengah-tengah daripada awal, tengah, akhir. Ya. Daripada awal, tengah, akhir tu perjalanan dia selamat. Dan bila sampai di tempat yang dituju itu, maka kita pun beritahu mak kita, okeylah, alhamdulillah dah selamat. Apa yang dimaksudkan selamat? Kalau ada sikit saja accident,
Cuma ada sikit tadilah namanya, ada orang cium belakang kereta saya. Sikit je. Kita kadang-kadang menceritakan benda itu. Tapi kalau tak ada apa-apa, jalan elok, sampai rasa letih sikit, nak makan ke berhenti R&R, lepas tu jalan lagi, last sekali sampai. Maka kita pun beritahu selamat. Maknanya di sini, perjalanan kita kalau kita ikut apa yang Nabi buat dan yang terkandung dalam Al-Quran, perjalanan kita Nabi kata selamat. Selamatlah kamu. Maknanya apa dia? Tidak ada kekecohan dalam kehidupan kita ini. Baik, kita kadang-kala kalau tak ikut sunnah Nabi dan juga kitab Allah, maka dalam perjalanan kita hidup ini, daripada mula kita hidup, terutama sekali daripada mula kita dapat buku catatan, daripada mula buku catatan dibuka untuk kita tu, balik lah, sampai ke mati, orang panggil kehidupan kita agak selesa, tak serabut sangat. Adalah sikit-sikit itu bagaikan hidup, bagaikan kapal yang duduk di atas di laut tanah. Kadang-kadang ombak mari, cemas kejap, tapi cemas pun kita ada ilmu, nakhoda pun ada ilmu, macam mana nak handle, dia boleh, maka akhir sekali stabil balik. Maka begitulah juga kita ni, kalau hidup dalam dunia ni, ada pegang sunnah Nabi, pegang ajaran Nabi dan juga apa yang terkandung dalam kitab, mari goncang sikit dalam rumah tangga kita, kita pandai handle. Kita cuba ingat balik, lagu mana nak handle ni? Kelang kabut dengan anak pula dah. Lepas kahwin, mula-mula kahwin kelahi sikit dengan bini, tapi oleh kerana ada pegangan kita tadi, kita boleh kontrol balik, stabilkan balik. Lepas tu beranak seorang, dua, tiga, empat, dah anak pula kecoh, nak handle anak pula. Tapi oleh kerana kita ni selalu duk dengar cerita-cerita macam mana nak handle anak, maka kita pun cuba buat stabil balik. Itu yang dikatakan selamat kehidupan kita. Tetapi bagi orang yang tidak ada panduan hidup dia, tak ada berdasarkan kepada sunnah Nabi dan kitab Allah, maka bila datang kecoh sikit, dia kelang kabut. Dia tak boleh lagi. Dia tak boleh lagi. Lepas tu last sekali dia pening, hanyut. Dia ada duit, dia tak boleh nak handle duit dia. Mari kedekutnya kuat sangat, mari kedekutnya kemudian. Tapi untuk anak-anak belanja hebat, macam yang saya ceritalah, yang saya tahu sendiri, beri kad kredit pada anak budak SPM, lepas SPM bagi kad kredit. Lepas tu mula dia kata, macam mana nak buat ustaz ni? Tengok dia punya penggunaan kad kredit anak. Last kali terjumpa dengan saya, anak dia tu terjumpa bawa perempuan dengan kereta Mercedes dia. Dia, tapi yang saya jumpa tu dia lebih kurang 2 tahun lah, tapi tak masuk U lagi, baru tengah matrik, baru dapat lesen kot, wallah alam lah, ataupun tak dapat lesen lagi, wallah alam. Tapi umur dia tu dah layak dah, dapat lesen. Maknanya baru lepas SPM, masa SPM dah bagi dah, tapi tak adalah jumpa bawa kereta, cuma mungkin pergi ke sana ke sini, bawa perempuan ke minarat, wallah alam. Tetapi dia punya penggunaan kad kredit melambung lah. Jadi kehidupan dia tu tadi tak terurus. Kenapa dia? Bila dia jadi cemas, dia baru nak jumpa ustaz. Ini masalah kita pun satu hal. Sepatutnya mari dulu, mari ke masjid, ke surau ni, ustaz ada tiap hari, maghribnya, subuhnya, apa benda, dengar aja. Lepas tu adalah di situ panduan, sikit-sikit akan jumpa lah. Baik. Jadi dia start di situ. Pengarang kitab ni dia kata, dia bawa cerita Nabi kata, aku tinggal 2 benda, pegang 2 benda ni selamatlah, Quran dan hadis. Kemudian yang keduanya, dia bawa pula satu hadis Nabi, di mana Nabi menyatakan, amalan yang sedikit tapi ikut sunnah aku, ikut aku buat, itu lebih baik daripada hak banyak tetapi kamu tak tahu daripada sumber mana. Hak Nabi suruh buatlah. Kadang-kadang hak Nabi suruh buat ni simple je, tapi kadang-kala kita tokok tambah, tokok tambah, jadi kita jadi letih. Sebab itu orang kadang-kadang orang bertanya, amalan apa?
Amalan apa yang kalau saya buat ni hati saya tenang? Jawapan mudah ya, ikut hak Nabi cakap. Hak dalam Al-Quran pun ada cakap. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan ingat pada Allah hati kamu tenang? Habis nak ingat macam mana? Kepada Allah Ta'ala. Ingat pada Allah Ta'ala ni kita boleh sebut, boleh juga kita katakan berzikir. Dengan la ilaha illallah ke, dengan selawat pada Nabi-Nya, dengan istighfar, itu kategori zikir. Ingat pada Allah, zikr. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan ingat pada Allah jiwa kamu tenang? Satu daripadanya apa dia? Macam tadilah, subhanallah ke apa benda. Yang kedua apa dia? Baca Quran. Itu kategori yang sebutan kita terhadap benda-benda yang saya sebut tadi merupakan zikir pada Allah. Zikir tu apa mana dia? Ingat ke Tuhan. Tapi ada satu lagi ya, zikir kita kepada Allah Ta'ala dalam bentuk kategori dia perbuatan. Apa dia? Kamu sedekah ya, sedekah duit, jumpa orang miskin. Kadang-kadang kita tuan-tuan, yang bagus, yang terbaik kalau susah hati, tuan-tuan pergi cari orang miskin. Pencarian tuan-tuan tadi, daripada rumah keluar saja niat nak cari, sepanjang perjalanan itu pahala semua. Sepanjang perjalanan mencari, selagi tak jumpa orang miskin pula bagi, sepanjang daripada kita keluar rumah sampai jumpa itu adalah zikir pada Allah. Itu satu. Yang kedua, zikir pada Allah apa dia? Mari ulang alik surah masjid. Lepas tu malam pula orang lain tidur, kita sembahyang. Lepas sembahyang tu pula apa dia? Sembahyang tu zikir pada Allah yang paling agung. Lepas tu pula kita baca Quran, kita istighfar ke apa benda. Jadi semuanya ini kalau kita buat, tenang jiwa kita. Tak payahlah tuan-tuan duk fikir nak create yang baru ke apa benda, tak payah. Kadang-kadang serabut kita ya. Tapi kalau dah nak follow, nak yang baru, boleh juga. Tuan-tuan boleh cari tarikat yang baru, yang ulama disusun. Ulama yang susun itu, dia dah buat dah yang sunnah Nabi ni dibuat belaka dah. Dia nak ekstra, maka dia buat yang baru. Jangan kita terperangkap kita ikut hak baru, hak yang Nabi buat kita tak buat. Itu silap ya. Hak Nabi buat ni, ulama-ulama ni yang terutama sekali dipanggil tasawuf punya ulama, tarikat lah kalau kita ya. Hak sunat Nabi tu dia buat belaka dah. Cuma dia dah fikir lagu mana aku nak lebih lagi ya, nak lebih lagi. Maka itulah dia create satu tarikat yang bermacam-macam, yang kita boleh tengok dalam Jakim punya tu ada senarai tarikat apa yang dikira sah pada pandangan syarak lah ya. Jadi bagi dia nak angkat diri dia, level diri dia supaya dia lebih rapat dengan Allah, maka dia buat yang baru dengan tidak meninggalkan yang telah pun Nabi buat. Tu dia. Kita pula hak jahil ni pula pergi ambil hak yang baru tu, hak lama ni, hak Nabi confirm buat, kita tak buat. Itu silap sikit ya. Baik. Sebab tu di sini ditimbulkan apa dia? Amalan sunat yang sedikit lebih baik daripada bid'ah hak banyak ya. Kemudian disebut tidak ada perkataan kecuali dengan amal ya. Tidak baik perkataan itu kecuali dengan amal. Maknanya kita kalau boleh buat, maksud dia buat itu lebih baik daripada cakap ya. Dan tidak baik perkataan dan perbuatan kecuali dengan niat. Bila buat satu benda tu mesti ada niat. Apa jua sekalipun, yang formal punya ibadat ataupun yang tidak formal. Contoh, tuan-tuan pergi cari makan, niat aku nak bagi cari makan ni, nak suruh anak bini aku senang. Niat lagu tu tuan-tuan, hati kita cukup tenang, kita akan jadi selesa tak adalah nak kelang kabut, nak kejar lebih-lebih, tak ada. Bila nak bagi fikir, nak bagi makan pada anak bini tu, maka kita akan cari hak halal. Rasa ada macam was-was sikit, kita terus tolak, hati kita terus tolak. Kalau niat kita begitulah ya. Tapi kalau tak ada niat, itu yang rembat belaka tu ya. Kemudian dia kata apa dia lagi? Dan tidak baik perkataan dan perbuatan dan niat kecuali dengan sunnatul Rasul ya. Perkataan ada, kita buat, kita bercakap baik ke, perbuatan pun lagu tu juga, niat pun ada. Tapi kalau tak ikut sunnah Nabi, tak jalan juga
Sebab itu maknanya kalau boleh perhabis dulu hak mana Nabi suruh. Tuan-tuan cuba dengar daripada kalangan ustaz-ustaz duk cakap tu, apa benda, tangkap satu-satu. Tak boleh buat semua, ambil sikit-sikit. Ya. Macam yang kita duk baca bab sebelum ni, doa mustajab tu banyak tu. Ya. Tuan-tuan ambil tu. Hak mana ada kitab tu, cuba satu, seminggu satu amal. Ya. Ambil yang tu je. Lepas tu kalau dah banyak sangat, okey. Hak Nabi buat tu kita rasa dah buat belaka, carilah Tok Syekh. Ya. Tarikat ke apa benda, nak ikut jalan mereka. Tarikat ni maknanya satu jalan untuk mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna wa li jami'il muslimin wal muslimat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.